Mari kita bersatu hati di dalam doa. 我们同心进入祷告。 Kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. 主啊，我们为着你在我们生命中的恩典感谢你。 Setiap kami boleh merasakan kasih Tuhan. 我们每一位可以感受到你的爱。 Dan hari ini kami memperingati kematian-Mu untuk kami Tuhan. 我们今天要纪念你紫色的受难节。 Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. 我们要听你的话，求主对我们每一位说话。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告。 Amin. 阿门。 Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. 大家平安。 Tema hari ini adalah The Hour of Suffering. 我们今天的主题是受难的时刻， Jam-jam penderitaan. 就是耶稣受难的时刻。 Kekristenan adalah agama yang tidak menyangkali penderitaan ada di dalam realitas kehidupan. 基督教是拥抱在生活中可能有的各种苦难。 Kekristenan adalah sebuah agama yang percaya di dalam penderitaan kasih Tuhan yang tertinggi dinyatakan. 并且我们相信说，在苦难中，我们更能够高举主耶稣的爱。 Saya akan membacakan bagian dari Yohanes 12 ayat 13. 我要给大家一起读约翰福音 Yohanes 12 ayat 13 berbunyi demikian. 12章13节这样子说： Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Hosana, Baruch haba b'shem Adonai. Hosana, diberkatilah Tuhan, dia yang datang di dalam nama Tuhan, Raja kita. 就拿着棕树枝出去迎接他，喊着说：“何塞那，那奉主名来的以色列王是应当称颂的。” Saudara, apakah bagian ini berbicara tentang sebuah penderitaan padahal Yesus dirayakan ketika masuk ke Yerusalem? 这书的经文是否正在说，耶稣进入耶路撒冷的时候，他正在受难呢？ Banyak orang datang dengan semangat membawa daun palem dan berkata, selamatkan kami, orang yang datang di dalam nama Tuhan Raja Israel. 但是事实上，那个时候每个人来到那边迎接耶稣的时候，手上拿住棕树枝，并且求主拯救他们。那奉主名来的。 Alkitab tidak mencatat Yesus tersenyum bahagia ataupun dengan gagah masuk ke pintu gerbang Yerusalem. 耶稣当他进入耶路撒冷城门的时候，他并不是带着微笑、带着威风的仪态进入耶路撒冷。 Saya percaya di bagian ini Yesus diam dan mungkin ada kesedihan ketika memasuki Yerusalem yang sebentar lagi dia harus mati di sana, saudara-saudara. 我相信说，当耶稣那个时候在进入耶路撒冷的时候，他是安静的，甚至可能他的心中也显示出在他的脸上的这个悲哀，因为他知道进入了之后，他将要受死。 Mengapa Yesus sedih, saudara-saudara? 为什么耶稣要伤心？ Waktu kecil saya selalu bangga mendengar cerita tentang kakek saya. 我小时候，当我听到爷爷的故事，我觉得很自傲。 Kakek saya imigran dari Santung, jual kacamata sama jam biasanya. 我爷爷从山东来的，一般他们都会做眼镜跟手表的生意。 Dan ketika datang di Pulau Jawa, dia harus membela keluarga dan bertemu beberapa preman, saudara-saudara. 他来到爪哇岛做生意的时候，遇见了一些流氓。 Dan bapak saya cerita dia mukulin preman-preman karena berusaha mengganggu keluarganya. 8 habis, saudara-saudara, dengan tongkat. 我的爷爷很骄傲的跟我们讲他的故事，他怎么样用他的拐杖赶走那些流氓，为了来保护自己的家人。 Kayak kalau yang suka cerita kungfu di Semarang itu ada pendekar namanya Chi Xiaofu, itu adik kakek saya. 如果讲到这个功夫的话呢，大家在三宝龙知道一位牧师叫季小夫，季小夫，那是我爷爷的弟弟。 Di googling muncul namanya, saudara-saudara. 如果你去谷歌的话，可以找到他的名字。 Maka saya dulu suka Hu Yanjia, Wong Fei Hung. 所以我喜欢那些功夫电影。 Untung hari ini saya tidak disuruh kungfu seperti di GKY Pik, saya disuruh kungfu, saudara, beberapa tahun lalu. 还好这次没有让我显示功夫。 Saudara tahukah bahwa ketika Yesus kecil, Yesus mendengar cerita seorang superhero. 他
耶稣小的时候，他也听到这个一个大英雄的故事。 Dan barangkali ketika Yesus mendengar cerita itu, dia juga bangga dan mungkin, wow, ini adalah pahlawan Israel yang bernama Yudah Makabeus. 也许耶稣小的时候，当他听到这个犹大马加比的这个故事，他也以他为傲，并且把他当着他的英雄。 Atau disebut sebagai palu gada yang kuat, saudara-saudara. 这个人被称作为铁锤，因为他是如此的坚固强壮。 150 tahun sebelum Yesus, dia berhasil membuat Israel merdeka. 在耶稣出生之前的150年，这个人曾经让以色列人可以得自由。 Ketika penerus Alexander the Great yang bernama Antiochus Epiphanes menginjak-injak Israel. 当这个据亚历山大之后的这个塞琉古这个帝国，他们也践踏以色列人。 Persembahan bait suci yang adalah domba diganti dengan babi, nama Yahweh diganti dengan Zeus. 那个时候，在圣殿当中要献祭的这个羔羊改成猪，并且他们把耶和华的名字也改了。 Para tokoh-tokoh agama yang tidak makan babi dibunuh di depan umum, saudara-saudara. 并且那些不吃猪肉的犹太宗教领袖，在众人面前被杀死。 Muncul seorang pahlawan yang bernama Yudah Makabeus yang berhasil membuat Israel merdeka. 就在那个时候出现了这位英雄，就是犹大马加比，使以色列人脱离这些人的践踏。 Dan ketika merdeka, mereka mengangkat daun palem. Ada raja yang berhasil membebaskan kami dari perbudakan. 当他们成功对抗了这个塞琉古帝国的时候，他们迎接这个英雄，就是用这个棕树枝。 Saya percaya Yesus bertumbuh, dia 100% Tuhan juga 100% manusia asli. Tahu cerita ini. 相信主耶稣在他的成长过程，他100%的神，100%的人，他一定知道这个故事。 Dan mungkin sebagai anak ada impian, aku ingin menjadi pahlawan raja yang menyelamatkan orang-orang menderita dari tangan asing, saudara-saudara. 身为孩子，可能也会有这样子的梦想，将来我要成为这样子的英雄，成为国王，使我的子民可以得到自由。 Tapi ternyata kehendak Bapa berbeda. 但是父神的旨意却不同。 Bayangkan saudara-saudara, orang-orang sudah melihat semua mujizat yang Yesus lakukan sebelumnya. Dia menyembuhkan orang mati, saudara, membangkitkan orang mati. 在主耶稣这行了这么多神迹，然后现在他正在走向死亡。 Sebelum menang perang, rakyat mengangkat daun palem, tanda kemenangan. 当耶稣还没有显示出他完全的胜利，但是迎接他的子民已经用棕树枝代表他的胜利。 Dan saudara lihat bagaimana hati Yesus ketika dia tahu orang-orang ini akan kecewa. 就在那个时刻，我们去想象主耶稣的心情，因为他知道这些原来在他身上有盼望的人将要失望。 Saya percaya penderitaan Yesus tidak hanya mendekati kematiannya, bahkan sejak dia bertumbuh remaja, penderitaan itu sudah dekat dengan dia. 我相信说，主耶稣的痛苦不只是在他成人的时候，因为从他孩童到少年的时期，他也已经知道要发生的事。 Bayangkan ketika dia bertumbuh, dia tahu ibu-ibu yang kehilangan anak dan dia mungkin tidak banyak teman sebaya, saudara-saudara. 我们想象说，主耶稣在孩童的时候，在他婴儿发生的事情，很多母亲逝去的孩子，也因此可能他很少有朋友。 Dan saya membayangkan ketika murid-murid melihat daun palem ini, mereka semangat bahwa guru mereka suatu hari mungkin jadi raja. Mereka berbahagia. Tapi Yesus tahu di hatinya mereka akan kecewa. 包括主耶稣的门徒，当他们看见人家用棕树枝来迎接他，他们多么的盼望说他们的老师将来会成为国王。但是主耶稣非常的难过，因为很快的这些门徒将要失望。 Satu penderitaan Yesus adalah dia mengecewakan harapan orang-orang yang dicintai. 所以主耶稣的痛苦是他要使这些爱他的人、拥护他的人失望了。 Saya sudah tahu saudara-saudara yang punya keluarga, punya orang-orang yang dicintai, ingin semua yang mereka minta kita wujudkan, betul? 相信我们有家人，我们所爱的人，我们希望他们的愿望我们能够实现。 Mama saya menyekolahkan saya berat supaya saya bisa hidup lebih baik karena keluarga kami secara ekonomi berat.
我妈妈让我要好好读书，因为我们的家境不好。我妈妈希望说借着读书能够改变我的命运。 Saya tahu dari matanya hal yang paling berat adalah melepaskan saya untuk menjadi hamba Tuhan. 我当我要决定成为神仆的时候，我从他的眼中可以看见，他实在是很难过的。 Saya percaya perjalanan itu membuat Yesus mungkin menderita karena melihat orang-orang ini bakal menangis dan kecewa atau mungkin marah. 我相信主耶稣他在走进那个城门的时候，从这些人的这个态度，他感到很难过，因为他知道他们很快就要流泪、伤心、难过、失望。 Saudara-saudara, ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, kadang kita juga tahu orang-orang tertentu yang kita sayangi tidak bahagia dengannya. 相信我们在要遵行神的旨意的过程当中，我们也同样有这样的经历，因为我们所爱的人可能对我们的这个决定感到失望。 Dan kita sedih karena kita juga mencintai orang-orang tersebut. 我们会难过，因为这些人是我们所爱的人。 Ketika saya harus pindah ke Jakarta dan anak saya harus kehilangan sahabatnya, dan anak saya bertanya kenapa harus pindah. 当我们要搬到雅加达的时候，那时候我的孩子觉得很难过，因为他要跟朋友分开了，他就认为说为什么要搬家？ Ketika saya harus pindah ke tempat kontrakan, anak saya harus kehilangan teman-temannya, dia tanya kenapa papa tidak membeli rumah. 然后我们要搬到另外一个地方的时候，他又再次的失去朋友，他也问说为什么我们不买家？ Disitulah hati yang paling terluka karena saya rindu bisa mewujudkan harapan orang yang saya cintai. 那个时候我也是非常的心痛，因为我不能够满足他的愿望。 Penderitaan yang kedua, Yesus Kristus dikhianati oleh sahabat-sahabat terdekatnya, saudara-saudara. 耶稣的第二个苦难就是他被他最亲近的朋友背叛。 Kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Lalu Petrus berdiri menghangatkan badan bersama dengan mereka. 就在那个时候，当有一个侍女，她看见彼得的时候，她说：“你岂不是跟他是同一伙的吗？”然后彼得否认了。 Kebahagiaan tertinggi adalah ketika kita sedang terpuruk, ada orang yang bersama-sama kita ada di sana. 然后他有一起坐的人说：“你岂不是也跟他们在一起的吗？” Tapi bagaimana ketika di dalam keadaan terpuruk, orang yang paling kita cintai meninggalkan keluarga? 我们可以想象说，当我们在低谷的时候，我们最亲近的人离弃我们。 Orang yang terdekat kita tidak berani berdiri buat kita, tetapi dia lari pergi meninggalkan kita, saudara-saudara. 这些人没有维护我们，反而他们离开了我们。 Di bagian selain Yohanes di situ dilihat di meja makan Yesus dikhianati. 我们看见，就在这个饭桌上，耶稣被背叛了。 Kita mau makan bersama dengan orang yang kita cintai dan orang yang dekat dengan kita. Amin. 一般我们要跟我们所喜欢的人、所爱的人同桌用餐，不是吗？ Makanya perayaan Kristen ditandai dengan meja makan yang mengundang setiap orang mengalami cinta Tuhan di meja itu. 当这个圣餐的时候，我们邀请所有的人来到主的面前。 Tapi di meja yang paling intim itu sahabat dia mengkhianati dia. 但是就在那个晚餐的桌上，他最亲近的门徒会出卖他。 Ciuman diberikan kepada orang yang cukup dekat kepada kita, betul? 我们会跟我们很亲近的人亲嘴， Tapi murid yang dikasihi menciumnya, mengkhianati dengan ciuman terdekat, ciuman penuh dengan kasih. 但是背叛他的门徒竟然用亲嘴来背叛他。 Yesus dikhianati sahabat terdekatnya. 耶稣被他最亲近的人背叛。 Yang ketiga, saudara-saudara, penderitaan Yesus adalah dia melihat orang yang dicintainya menangis. 耶稣的第三个痛苦就是他看见他所爱的人为他而哭。 Ketika membaca ayat ini, saya mengajarkan orang Kristen harusnya seperti Tuhannya yang sangat menghormati papa mamanya. 当我们读这个经文的时候，我们要学着潜入耶稣的那个感受，就是怎么样他是孝敬父母的。 Makanya orang Kristen harusnya bikin film bagus, saudara-saudara. 所以这节经文对我们基督徒很重要。 Bayangkan Yesus waktu di atas kayu salib sedang sekarat menuju kematian.
当主耶稣被挂在十字架上，正在快要已经快要没气了， dia lihat mamanya. 他看见他的母亲。 Anak pertama di dalam tradisi Yahudi harus merawat mamanya. 根据犹太人的习俗，他第一个孩子是要照顾父母的。 Coba orang Kristen bisa bikin film bagus, ada lagu Mama How versi Yahudi, saudara-saudara. 也许我们可以用这个经文有一个新的诠释。 Bagaimana Tuhan kita memperhatikan mamanya yang sendirian. 我们看见主耶稣是如何的关心他的妈妈， Dan dia titipkan kepada murid yang paling dipercayainya, yang paling dekat, Yohanes. 并且他把他的妈妈托付以他最爱的门徒，就是约翰。 Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu," artinya rawat dia untuk aku. 当主耶稣看见他的母亲和他最爱的门徒的时候，他就说对。是约翰说这是你的母亲，对他的母亲说这是你的儿子。 Seorang anak yang berbakti, yang cinta Tuhan, pengen merawat orang tuanya. 我们身为爱主的子女们，我们也希望能够照顾我们的父母。 Di GKI saya melihat banyak jemaat yang diberkati Tuhan berjuang dengan harta yang banyak untuk mempertahankan hidup orang tuanya. 我在会友当中看见许多人是如何的努力来做这件事情。 Saya tidak ada kesempatan merawat papa mama saya karena mereka meninggal mendadak keduanya. 我没有机会好好的照顾我自己的父母，因为他们很突然的离世。 Salah satu kerinduan saya bisa merawat, ternyata tidak bisa. 我虽然很想这样子的做，但是没有机会。 Dan saya bayangkan ketika Yesus harus meninggalkan Maria, bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya tercabik-cabik di depan mata, itu akan menghasilkan trauma yang begitu besar. 我相信说，当主耶稣看见他的母亲在十字架下，并且必须看见他如此的被苦待，如此的受苦，相信这个心整个都碎了。 Maka kita melihat Yesus yang begitu mengasihi, sepanjang jalan dia mengingat Maria ibunya, orang yang dicintainya, dan dia harus bersedih. Kenapa? Dia melihat orang itu menangis. 所以当主耶稣一路上走到十字架上的时候，他看见他这么爱的母亲必须经历这一切，他的心如此的痛。 Di sini banyak para papa mama senior yang biasa hidup susah dan berjuang. 我相信在我们的当中有许多的长辈曾经经历过很多的苦难，并且如何的去努力。 Yang kadang sudah tidak bisa lagi merasakan sakit, saudara-saudara. Sudah tidak bisa lagi merasakan sakit. 并且不再觉得痛了。 Tapi susahnya bagi seorang pejuang seperti Anda ini. 但是身为我们正在努力中的人， Anda siap menderita, Anda siap berkorban untuk orang-orang yang dikasihi. 我们愿意受苦，愿意牺牲，为着我们所爱的人。 Tapi ketika Anda melihat orang-orang yang dikasihi menderita dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa, itu adalah penderitaan yang paling besar karena Anda rela menggantikan, betul? 但是当我们看到我们所爱的人他们受苦，而我们不能够为他做什么的时候，你可以知道那是多么的伤痛。 Bagaimana seorang Tuhan kita Yesus yang melihat mamanya yang hancur hati, yang trauma di depan matanya. 所以我们能够想象说，当主耶稣看见他的母亲所受的那个苦，他是如何的心碎。 Ya mungkin dia ingin mendekap mama yang sedang menangis. 可能他想很亲近他正在流泪的妈妈， Tapi dengan ketaatan kepada kehendak Bapa, dia harus tersalib di atas kayu salib. Tangannya yang biasa mendekap, memeluk orang yang menderita tidak berdaya. 但是为着遵行父神的旨意，他必须被挂在十字架上。他被钉的手，原来想拥抱着妈妈，但是这个时候他却做不到。 Firman Tuhan pencipta semesta alam menjadi tidak berdaya di
di 创 atas 造宇宙万物的神被挂在十字架上，却无能为力。 Yang terakhir saudara-saudara, 最后， Yesus menyongsong kematian dalam kesendirian. 主耶稣在面对死亡的时候是孤独一人的。 Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, aku haus. Sesudah ia meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 耶稣知道说一切事情都要成了，为了应验先知所说的，他就说我渴了。 Di bagian Injil lain dikatakan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, sendiri. 在别处的经文那边记载说，他在那时候就喊着说：“以罗以，以罗以，拉玛撒巴格大尼。” Saudara, ketika kita di dalam penderitaan, terkadang kita merasa sendiri dan tidak ada orang bersama dengan kita, betul? 当我们正在很痛苦的时候，我们有时候会陷入那样子的孤独，觉得没有人在我们的旁边。 Yesus pernah di sana, saudara-saudara, tetapi ada yang berbeda. 耶稣在那边，但是有不同的情况。 Karena hari-hari ini kita diberikan Roh Kudus yang bisa sebagai penghibur yang ada bersama dengan kita, saudara-saudara. 因为今天我们已经有了圣灵，在任何的情况下，他都会安慰我们。 Sebetulnya banyak orang-orang percaya yang juga Tuhan hadirkan, tapi terkadang penderitaan itu menutup mata kita untuk tidak bisa melihat mereka di sekitar kita. 我们在已经蒙拯救的人，我们是否能够对四周围的人苦难，我们蒙蔽自己的眼睛？ Di sini Yesus berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 但是这里耶稣说：“父啊，你为什么离弃我？” Tidak pernah ada seorang manusia pun yang mengalami keterpisahan dari kasih Allah. 没有一个人经历过像耶稣当时候的那种痛苦，就是与神隔绝了。 Maka dia tahu penderitaan yang terdalam manusia, karena tidak ada penderitaan yang terdalam yang pernah ditanggung saudara dan saya selain Yesus Kristus. 所以耶稣当时候所受的苦难是没有一个人类会经历过的。 Dia melakukan ini untuk setiap manusia bisa mengalami cinta Bapa yang besar. 他为了我们，他经历这样子的苦难，使得我们能够得到父神的大爱。 Saudara-saudara, saya percaya Yesus bahkan di dalam kesakitannya sampai tidak dapat lagi merasakan sakit. 耶稣在他的那个痛的感觉当中，到极点，他已经没有感到痛。 Tubuh manusia memiliki batasan merasakan rasa sakit. 因为人类能够受痛的这个身体有一个极限。 Dan ketika rasa sakit itu menjadi sampai puncaknya, tubuh akan shutdown, akan berhenti sehingga kita tidak lagi bisa merasakan sakit. 当这个痛到了极限的话呢，我们身体就会有那种封闭，使得我们不再感到很痛。 Saudara-saudara, saya juga melayani orang-orang yang menderita, dan ketika menderita dia sudah tidak bisa merasakan sakit lagi, termasuk dia sudah tidak bisa merasakan kebahagiaan itu, saudara-saudara. 有些人他们在痛的时候到了一个程度，他已经没有感到那个痛，但是已知的这个同时，他也不能够感到幸福。 Istilahnya orang-orang yang sudah terlalu banyak air mata sampai air mata itu tidak bisa menetes lagi. 有些人已经流了太多眼泪，一直到眼泪都干了。 Dan tafsiran saya di puncak salib, penderitaan yang begitu dalam, Yesus mengalami, kalau pakai bahasa psikologi, nam atau mati rasa yang mengerikan. 相信耶稣在十字架上到他的那个痛苦的这个极限的时候呢，就借用心理学的一句话，他那时候整个人是麻痹的。 Dan saya percaya di titik itulah dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Ini tafsiran saya pribadi. 也就在那个时候，我个人诠释他是。 就在那个时候，他说：“以罗以，以罗以，拉玛撒巴格大尼。” Saya akan akhiri khotbah saya dengan sebuah cerita seorang anak hasil bimbingan GKY di GKY Puri Indah. 我要结束今天的讲道，用一个人的故事，他是 GKY Puri Indah 所栽培的一个孩子， Gabriel Graciela. 他的名字叫 Gabriela Graciela。 2 tahun lalu lebih dia terdiagnos menderita kanker sarkoma.
2年前，他被诊断出得癌症。 Dia berjuang, dia anak yang setia melayani Tuhan. 他是一个很忠心服侍神的人，在这个病痛的过程中，他很努力。 IP-nya cum laude terbaik dan orang tuanya di Universitas Indonesia dipanggil untuk berdiri mendapatkan penghargaan. 他在印大毕业的时候，因着他是最好、最优秀的学生，他的父母还可以被叫到台上。 Di dalam penderitaan yang berat, orang tuanya bertanya, kamu pengen apa Gaby? 但是在他病痛当中最辛苦的时候，他的父母问他：“你想要什么？” Dan dia terjawab, jadi didikan GKY bagus ya, aku pengen memuliakan Tuhan. 然后他说：“我要荣耀神。” Dan ternyata Tuhan pakai dia menjadi berkat luar biasa kepada banyak orang. 神也应允了他，神使用他成为许多人的很了不起的祝福。 Tapi di dalam kelompok tertutup dia tahu-tahu juga jujur sama kami. Akhirnya dia ketemu, dia tanya lagi, aku pengen apa ya sebetulnya? 但是在私底下，他也会很诚实的问我们说：“事实上，其实我想要什么？” Akhirnya dia dengan air mata berkata, aku ingin hidup. 含着眼泪，他说：“其实我也很想存活。” Bukankah Yesus juga berdoa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku? 他也祷告，希望说这个苦悲可以从他挪去。 Dan doa itu bertambah, aku pengen bukan lagi orang tuaku yang menguburkan aku, tapi biarlah aku yang merawat dan menguburkan mereka sampai tua. 进一步的，他也想说，我不希望是我的父母把我埋葬，而是我希望有机会来服侍我的父母。 Dia berjuang 2 tahun, sekitar 2 tahun sampai akhirnya nggak ada harapan. 他在这个2年当中是很努力的对抗他的癌症，但是一直到最后还是没有希望。 Beberapa menit sebelum dia koma, saya masih mendengar di gedung gereja kami, dia membantu memberikan pengumuman secara online dan suaranya terpatah-patah. 在他去世之前，我还在教会当中听着他的这个报告的录音，他的声音已经是断断续续，很辛苦了。 Waktu dengar suara itu saya chat Gap, aku dengar suara kamu terpatah-patah, aku rindu kita bisa melayani bersama. 当我听见他的声音的时候，我也告诉他说：“我听见你的声音了，我希望说还有机会跟你一起服侍。” Dia bilang, kok baru dapat kabar, aku nggak lama lagi. 他的回复是：“我的时间不多了。” Beberapa waktu kemudian chat terhenti dan dia koma di China. 然后不久之后他就休克。 Dia berkata kepada kami, dia sudah siap, tapi dia nggak kuat lihat mama papanya nggak siap. 他对我们说，他已经预备好心来迎接死亡，但是他很舍不得他的父母。 Ketika dia koma, dia sudah menulis eulogy, jadi dia sudah mempersiapkan kebaktian penguburannya, setiap lagu, judul, dan pengkhotbah. 在他进入昏迷之前，他已经为他的这个葬礼做了一个完备的安排，从这个次序，从要唱的诗歌，还有讲员，他都把它写好了。 Tapi itu draft masih belum selesai, jadi saya pikir waduh ini nggak bisa kita wujudin karena belum selesai. 但是还没有到时候，所以还不能够去执行。 Tapi mujizat terjadi beberapa waktu kemudian dia sadar di ICU di China, lalu dia menyelesaikan dan dikirim ke istri saya. 因为他所写的这个东西还没有完成，但是竟然在中国的加护病房，他在那边清醒了一阵子，他把他这个葬礼的这个程序完整的写好。 Dia berikan judul Celebrating Death dicoret live. 他的那个主题就是这个欢庆死亡，但是他把它打叉叉，这个欢庆生命。 Saya masih ingat, dia juga ingat di temennya di IPK SMP belum kenal Tuhan. Jadi temennya datang, dia bilang, aku ingat kamu dan aku pengen menceritakan kasih Tuhan kepadamu. 我也记得他曾经向他的同学传讲神的爱。 Sebelum berangkat ke Cina, pendeta
Musa Salomo sempat di rumah sakit Pluit dekat sini mengunjungi. 在他去中国之前，我们教会的罗牧师也曾经跟他见面。 Dan lagu yang suka adalah lagu yang dinyanyikan waktu sekolah minggu bersama papanya. Ku mau iring Yesus, ku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, ku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Lagu itu saudara. 他所喜欢的歌就是刚才所唱的，就是我要跟随耶稣，虽然世界有苦难，但是我要永远跟随耶稣。 Saudara-saudara, ini adalah lukisan yang dilukis dia. 这是他所画的画。 Dan lagu yang diciptakan ketika dia tidak merasakan ketika dia sendirian bersama Yesus di tepi jurang karena dia tidak tahu diciptakan dia dan dinyanyikan teman ketika dia dikeraskan suaranya. 就是在他很痛苦的时候，他觉得很孤单，就在那个血霾当中，知道有耶稣陪伴他。 Boleh dikeraskan suaranya. Tuhan Yesus, Kau hadir di sini, di dalam hatiku. Janganlah pegang tanganku, beri damai di hatiku. Aku tak tahu kan apa yang terjadi di depan mataku. Aku tak tahu kan arah yang ku tuju. Yang ku tahu Kau di dalamku. Tuhan Yesus, Kau hadir di sini, di dalam hatiku. Oh, jamahlah pegang tanganku, beri damai di hatiku. Aku tak tahu kan maksud yang Kau tuju di dalam hidupku. Aku tahu ku hanya manusia yang berserah kepadamu. Itu menjadi kebaktian, penghiburan yang setiap hari penuh dan tidak ada tempat duduk. Tuhan Yesus, Karena semua orang pengen datang. di mana 在他的安慰里带，满座的有许多的人都要来。 Saya bersyukur anak saya juga belajar ketika dia dilarung anak saya sedang berulang tahun. 我也感谢主，因为我的孩子跟他有过接触。 Saya tanya, kamu pengen apa? 我问我的孩子：“你想要什么 Dia nggak bisa minta hadiah ulang tahun. Dia tidak bisa meminta hadiah ulang tahun karena cukup dekat dengan Gaby.？” 他虽然在生日当中他没有要什么， Dia cuma bilang, "Pa, iman Cigebi luar biasa ya. Iman Cigebi luar biasa ya." 他只会说这个 Gabriel 的信心是如此的稳固。 Aku mau beriman seperti dia. 他的要求就是我想要跟他有同样的信心。 Sebetulnya dia tidak bisa pulang saudara-saudara, tapi ada mujizat dia pulang. Dan ketika sampai di Jakarta begitu pesawat tiba, dia dipanggil Tuhan.
他很幸运的看起来是不可能从中国回来，但是他那个时候却能被允许能够从中国回来。到他的飞机抵达雅加达的时候，也在那个时候他被主接去了。 Di sepanjang jalan dia minta lagu, ada waktu yang ada kasih dari surga yang tinggi dan dalam. Kasih Yesus. Lagu apa? Pocu ya Inggris. Oh, apa? iya, Maaf, itu ya. Mandarin saya jelek. Oh, Lagu Pocu Ai. itu. Sepanjang sampai dia dipanggil Tuhan. 他在那个从中国回来的那个飞行的路程当中，他一直希望有这首《活出爱》的歌在播放着。 Dia meneladani apa yang Yesus sudah teladankan saudara-saudara. 他效仿耶稣的榜样， Dan banyak orang mengenal cinta Tuhan melalui apa yang disaksikan. 人要能够借着我们的见证，看见神的爱。 Saudara-saudara, penderitaan Yesus karena Yesus ingin melakukan kehendak Bapa supaya setiap orang bisa mengenal cinta Bapa di dunia ini. 耶稣愿意受苦，因为他想借着他的苦难，向众人显示出父的爱。 Yesus mengecewakan harapan orang yang dikasihi. 虽然他必须让他所爱的人失望， Yesus dikhianati sahabat yang paling dekat. 虽然他必须被他最亲近的人背叛， Yesus melihat mama yang paling dicintai menangis, 他必须看见他最爱的母亲为他流泪， menyongsong kematian di dalam kesendirian. 并且在经历苦难的时候是如此的孤独。 Tapi di puncak kematian itu kasih Bapa dinyatakan. 但是在他受难的巅峰，神的爱完全的向我们显示。 Maukah saudara dan saya pulang dengan sebuah janji menyatakan cinta Tuhan kepada setiap orang walaupun harus ada penderitaan. 我们今天回去了之后，我们是否愿意在苦难当中，我们向世人显示出父的爱？ Sehingga kita seperti Paulus mengatakan penderitaan tidak dapat memisahkan diriku dari kasih Kristus yang menyelamatkanku. 使得我们能够像保罗说，没有任何的事物使我能够与基督的爱隔绝。 Bahkan di dalam penderitaan kasih Tuhan sempurna. 甚至在苦难当中，神的爱显为完美。 Kita membutuhkan anugerah Tuhan. 我们需要神的恩典， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, biarlah kami boleh meneladani yang Kau teladankan. 主啊，我们想要效法基督。 Kami boleh walaupun di dalam penderitaan terus menyatakan cinta Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai. 我们渴慕在我们的苦难当中，我们仍然彰显你的爱，无论在任何人的面前。 Penderitaan tidak mengalahkan cinta Tuhan yang ada di dalam kami yang sudah dinyatakan di atas kayu salib ribuan tahun lalu. 苦难没有拦阻你显示出的爱，即使你在十字架上你所受的苦是如此的极致。 Justru di dalam penderitaan kasih yang sempurna yang Kau anugerahkan kepada kami nyata melalui kehidupan kami. 因着你的受苦，父神完美的爱彰显出来，并且也显示在我们每一个人的生命中。 Berikan kekuatan Roh Kudus, Kau Roh Kudus berikan kekuatan kepada jemaat-Mu dan juga terus mereka bisa menyatakan cinta itu. 求圣灵给你每一位子女力量，让我们一直的能够彰显你的爱。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati. 耶稣祝福。